A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita sehingga ke saat ini. Tidak lain tidak bukan tanggungjawab kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita ta'abbud, iaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi salah satu ibadah, menjadi salah satu saksi yang terbaik apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini. Semestinya ada topik-topik ataupun perkara-perkara yang kita akan sama-sama bualkan dan bincangkan, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita untuk teruskan sambungan kita menerusi tafsir dan taranum surah Fatir ayat 32 hingga ayat 35, insya-Allah. Bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat penonton sekalian, seperti biasa kita menampilkan panelis-panelis yang cukup hebat, dan pada pagi ini siapa lagi tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud Kakanda. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Kakanda? Syukur, alhamdulillah, rasa sihat lagi kerana berduet dengan Da'i Luqman kita. Allahu Akbar. Makin slim Ustaz tengok sekarang ni. Ambil semangat Da'i Luqman lah, orang muda yang bergaya. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita terus bergaya, dan juga kita ajak, jom sama-sama juga sidang penonton sekalian, kita terus bergaya, jaga kesihatan badan, kesihatan diri kita. Kita sama-sama menjadi seorang Muslim yang bertenaga dan juga sihat, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, perbincangan kita pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz di dalam tafsir taranum surah Fatir ayat 32 hingga 35 juga. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara high definition di www.tonton.com.my, insya-Allah. Jadi seperti biasalah, untuk permulaan ini kita ingin mendengar dendangan bait-bait cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Fatir ayat 32 hingga ayat 35 daripada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi kita. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Maksudnya, kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri, iaitu dengan tidak mengendahkan ajaran Al-Quran. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Balasan mereka ialah syurga-syurga Adn yang mereka akan memasukinya. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ adalah dari sutera. Dan iaitu sebagai bersyukur, berkatalah mereka, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya, iaitu kepada orang-orang yang taat. Ayat yang terakhir, Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal dengan limpah kurnianya, semata-mata kami tidak akan merasa penat lelah di situ, dan kami juga di situ tidak akan merasa letih lesu. Sadaqallahul azim. Jadi saudara sekalian, itu adalah sedikit bacaan daripada yang berbagai al-fadhil ustaz dari surah Fatir ayat 32 hingga 35 dengan bacaan qiraat Hafs an Asim dan juga alhamdulillah pada pagi ini kita juga dapat mendengar sedikit terjemahan. Secara dasarnya itu lebih banyak menceritakan tentang kenikmatan penduduk di syurga, Ustaz. Jadi insyaAllah sudah semestinya banyak lagi kita akan bualkan juga, bincangkan pada pagi ini, dan juga kita akan mendalami apakah lagi di antara bentuk-bentuk kenikmatan tersebut. Dan insyaAllah kita nak teruskan, Ustaz, dengan meraihkan soalan yang pertama daripada sahabat penonton kita, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada ayat ke-32, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab suci Al-Quran ini kepada umat Nabi Muhammad tetapi tidak kepada umat sebelumnya? Apakah yang dimaksudkan dengan kurniaan yang besar seperti yang disebut di dalam ayat ini? Mohon huraian Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Laila di Rosa yang bertanya. Baik, ayat nombor 32 surah Fatir yang kita nak tadabburkan ini, thumma awrathnal kitaba alladhi nastafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian kami jadikan Alkitab. Apa makna Alkitab dalam ayat ini? Alkitab dalam ayat nombor 32 ni maknanya Al-Quran. Ya. Kami telah jadikan Al-Quran itu untuk diwarisi alladzi nastafaina min ibadina. Kami jadikan Al-Quran untuk diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih. Maknanya Da'i Luqman, Puan Laila dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian,
Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, kepada kita semua umat Muhammad yang merupakan umat pilihan Allah. Ya, umat pilihan Allah. Kenapa kita dipilih? Lepas ni kita perincikan. Oh, insya-Allah. Jadi sebenarnya Ustaz boleh teruskan sambungannya Ustaz. Oh, boleh ya? Boleh sambung lagi Ustaz. Kita masih dalam masa insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Baik. Kenapa kita dipilih? Kerana kita ini ialah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini, kerana kita umat Muhammad, umat akhir zaman, kita dimuliakan dengan Al-Quranul Karim. Kita ingat lagi kan, bulan Ramadan diangkat menjadi sebaik-baik bulan, penghulu segala bulan, sayyidus syuhur. Sebab apa? Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malaikat Jibril diangkat menjadi penghulu segala malaikat. Kerana apa? Malaikat Jibril lah membawa utusan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita, junjungan besar, diangkat menjadi penghulu segala nabi. Kerana apa? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat pilihan, umat istimewa. Kenapa? Kerana asbab Al-Quranul Karim. Tuan dan puan, dalam Al-Quran kan, dalam 114 surah, ayat-ayat dalam Al-Quran, para ulama ada menyatakan dalam Quran ni dan Luqman ada ayat-ayat pengharapan. Ayat-ayat pengharapan. Para ulama ada yang ada sekurang-kurangnya, kalau saya tak salah dalam tafsir sebut ada 15 pendapat, 10 pendapat. Sebagai contoh, Al-Imam As-Suyuti beliau menyatakan, beliau mencatatkan dalam tafsir, dalam kitabnya, ayat pengharapan dalam Al-Quran ialah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas agama. Maknanya, wahai hamba-hambaku yang telah buat dosa, berlebih-lebihan buat dosa, terjerumus dalam lembah dosa, buat maksiat, kan, langgar ketetapan Allah. Tapi kenapa ayat ini disebut sebagai ayat pengharapan? Di hujung ayat itu Allah Ta'ala beritahu, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kamu jangan putus harap dengan pengampunan Allah. Walau sebesar mana dosa kamu, walau sebanyak mana dosa kamu, dan berapa banyak pun variasi dosa kamu, tiga benda. Sebesar mana, sebanyak mana, sevariasi mana, sepelbagai mana, pelbagai mana, banyaklah dosa yang dibuat ni kan. Rahmat Allah lebih besar, rahmat Allah lebih banyak. Maknanya keampunan Allah itu besar, kan? Jadi kata Al-Imam As-Suyuti, ini ialah ayat pengharapan, ya, kepada kita sebagai hamba. Ada lagi ayat-ayat pengharapan yang para ulama sebut. Lepas ni kita sebut. Lepas ni kita sebut. InsyaAllah. Kita sedang memasuki kepada fasa ayat-ayat pengharapan kepada Allah SWT. Sebenarnya sekalian, nak tahu dengan lebih lanjut apakah lagi ayat-ayat berikutnya, kita berehat sebentar. Kembali sebentar sekali lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan kira. Kembali sebentar sekali lagi, insya-Allah. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan kiru. Sama-sama kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini untuk kita sama-sama menghayati
ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Fatir ayat 32 hingga ayat ke-35. Alhamdulillah, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Zarifi sudah pun berkongsi kepada kita salah satu daripada bentuk ayat pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ustaz dah janjikan kepada kita untuk sambungkan lagi, untuk berkongsi kepada kita beberapa lagi contoh ayat-ayat kebergantungan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, pembukaan intro tadi nasyid tentang Al-Quran kan? Masya Allah. Penutup sekalian, saya sebenarnya bangga dengan adinda saya ni. Beliau merupakan produk kelahiran da'i, ya. Da'i, pendakwah milenial, pendakwah Nusantara di TV3. Jadi inilah kesan kebaikan program itu hari ini. Ustaz juga menyumbang juga untuk kami semua. Jadi saya seronok, saya juga menjadi sebahagian pasukan ini. Saya seronok melihat produknya hari ini. Masya Allah, pendakwah-pendakwah muda inilah yang tampil, ya, memberikan satu tawaran bentuk dakwah baru yang bersifat interaktif, santai, tetapi ilmu. Ilmu. Jadi alhamdulillah. Baik, penonton sekalian, dalam Al-Quran, para ulama sebagai contoh Al-Imam Suyuti dan yang lain-lain, mereka kata dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat, kalau bahasa anak muda sekarang ni, tuan-puan, anak-anak kita sebut ayat power lah. Kan ayat power. Ayat pengharapan. Okey, antaranya salah satu di dalam surah Az-Zumar. Nombor 2, para ulama kata ayat-ayat yang memberikan pengharapan kepada kita para hamba ini, apa dia? Ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat nombor 282. Antara ayat terakhirlah. Al-Baqarah ada 286 kan? Ni ayat 282. Ayat gapo tuan-puan? Google Zat. Ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat ni panjang ni. Saya baca pangkal depan. Satu muka Ustaz. Satu muka kalau baca ayat ni habis perang kita. Maknanya para ulama tafsir kata, tengok sayangnya Allah Taala ni. Allah Taala suruh kita ni berhati-hati atas dunia. Hei Zarifi, hei Luqman. Seolah-olahnya kita, hutang kamu ni sikit banyak ke, sikit ke, tolong catat supaya kamu tak lupa, dan kamu mesti selesaikan bayar. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, walau sekecil-kecil benda pun, walau hutang sekupang, orang Kok Diang kata, kan? Walaupun sekupang, catat dan bayar. Jadi maknanya sayang kasihnya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Baik, ayat yang kita sedang tadabbur ini, ayat nombor 32, 33, 34, ini juga kata para ulama ayat-ayat pengharapan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik, kenapa? Tuan-tuan, kita kena bersyukur dan menghargai Al-Quran kerana Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Panduan bagaimana? Dalam ayat ini bagi tahu tuan-tuan, orang yang diberikan Al-Quran, kita ni umat pilihan, umat Muhammad yang diberikan Al-Quran, ada 3 jenis pula. 3 jenis. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Mereka itu buat zalim kepada diri mereka. Dapat Al-Quran tapi menzalimi diri mereka. Apa maknanya? Sat lagi kita perincikan. Nombor 2, wa minhum muqtasid. Mereka itu bersikap sederhana. Mai lagu mana pula bersederhana ni? Okey, nombor 3, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada pula satu lagi bahagian, orang ini, hamba Allah ini, mereka berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Mereka berlumba-lumba nak buat amal-amal soleh. Baik tuan-puan, apa maknanya? Okey, para ulama tafsir perjelaskan maksud pada kita. Baik, orang yang zalim kepada diri mereka, maknanya, apa maknanya? Maksiat, kejahatan, dosa yang dia buat atas dunia ni lebih banyak daripada pahala dan kebaikan. Dia buat kebaikan, dia buat, kan? Amal-amal soleh dia buat, Da'i Luqman. Tapi dosa buat juga. Dan bahkan dosa tu lebih banyak. Okey, ini orang yang menzalimi diri mereka. 1. Nombor 2,
Apa dia tuan-puan? Puan Najah, Tuan Haji, apa dia? Wa minhum muqtasid. Nak kita garis bawahkan perkataan muqtasid. Mereka ini dalam tafsir kita Pimpinan Rahman terjemahkan mereka yang bersikap sederhana. Apa maknanya? Baik, ada dua makna. Yang pertama, para ulama kata kebaikan, amalan, pahala dia buat. Tapi dosa buat juga. Tapi dia sama. Pahala dengan dosa, kebaikan dengan keburukan dia buat sama banyak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa minhum muqtasid, ini bermaksud orang yang sederhana ni maknanya ialah dia buat benda wajib saja. Benda yang sunnah atau benda yang sunat dia tak buat. Maknanya dia buat benda wajib je. Sunat tak buat. Okey. Ini orang nombor 2. Nombor 3, wa minhum sabiqum bil khairat. Orang ni orang baiklah. Orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Dengar sahaja ada kawan-kawan di pejabat ditimpa musibah kesusahan, dia dulu WhatsApp, wahai sahabat-sahabat sekalian, jom kita kumpulkan duit, kita bantu sahabat kita ni, kita derma. Dia dulu. Kata para ulama ialah kebaikan yang dia buat lebih banyak daripada keburukan yang dia buat, daripada dosa yang dia buat. Dan para ulama kata kewajipan dia buat dia tak tinggal, dan yang sunnah, yang sunat pun dia buat. Ni hebat ni. Okey, maknanya 3 golongan ini yang paling hebat yang sabiqun bi khairat. Yang berlumba-lumba melakukan yang berlumba-lumba buat kebaikan. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Kenapa yang kita sebut tadi? Kenapa kita sebut ayat ni ialah ayat pengharapan? Jawapannya tuan dan puan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, tiga golongan ni mereka dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Ni, tiga golongan ni dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Ustaz, yang tadi menzalimi diri dia kan? Dia zalim diri dia buat dosa banyak. Dengan pahala dia buat tapi sikit. Tapi pasal apa tiba-tiba dia dapat masuk syurga, wahai Ustaz? Kenapa Ustaz sebut begitu? Baik, tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, para ulama tafsir kata, rahmatnya Allah Ta'ala, orang yang dia buat dosa banyak di atas dunia, pahalanya sedikit. Di hari akhirat dia dihisab, ya. Tetapi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala beri pengampunan pada dia. Allah ampunkan dia. Sebab dia buat ada kebaikan. Sebab ada kebaikan. Kerana itu dalam hadis Nabi kata, dalam hati kita ni tuan-tuan, kalaulah ada sebesar senipis kulit bawang kita kata, sebesar zarah ada iman dalam hati kita, ada iman dalam hati kita, walaupun kecil tu saja, syurga lah bagi kita. Orang berimanlah kita. Tengok betapa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Allah masukkan kita dalam syurga ini kerana rahmat Allah. Rahmat Allah. Dan ayat ni bukanlah nak bagi kita faham, tak apa buat dosa kan, tak payahlah duk pergi masjid, tak payahlah bayar zakat, tak payahlah nanti Allah Ta'ala ampunkan. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, jangan letih, jangan berputus asa daripada mengejar keampunan Allah. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Sebab Allah pasti akan ampunkan kita. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Tadi jawapan Ustaz tersebut membuatkan saya teringat kepada doa yang kita baca selepas membaca Al-Quran, Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran. Kita mohon rahmat Allah dengan sebab kita baca Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara sekalian, banyak cara sebenarnya untuk kita memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, sedang betul sekalian kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 33. Ustaz, ayat 33 ada menyebut syurga adil dan penghuninya akan dipakaikan gelang serta berpakaian sutera. Adakah ianya merujuk kepada penghuni wanita sahaja atau di dalam syurga kelak tiada lagi larangan buat lelaki memakai sutera? Terima kasih atas pencerahan sama-sama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Intan Zurina yang bertanya soalan yang sangat baik. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Ni, 3 golongan tadi ni, orang yang dia buat banyak dosa,
tapi pahala dia buat, kebaikan dia buat, Allah Ta'ala rahmat dia, dengan rahmat Allah dia dapat masuk syurga. Dan dua golongan lagi tadi, muqtasid, orang yang amalan baik dan buruk sama saja, tapi dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga juga. Dan juga orang yang amalan baik, amalan kewajipan dia buat, sunat pun dia buat, mereka ini pun masuk syurga. Baik, ahli-ahli syurga ini, apabila mereka masuk syurga, yadkhulunaha, masuk saja pintu syurga, terus dipakaikan dengan pakaian-pakaian ahli syurga. Yang pertama, mereka akan pakai gelang tangan emas dan gelang tangan mutiara, dan mereka akan dipakaikan dengan pakaian sutra. Baik, Puan Intan tanya tadi, Ustaz, yang pakai sutra, yang pakai gelang tangan emas ni orang perempuan saja ke bila masuk syurga? Jawapannya bukan setakat orang perempuan, orang lelaki pun dipakaikan dengan pakaian khas ini. Apa pelajarannya? Para ulama tafsir kata, nombor satu, dalam syurga sudah tidak ada lagi perkara yang haram. Di syurga nanti bukan darut taklif. Tak ada dosa pahala. Tak ada dah taklif, tanggungjawab. Tak ada dah. Kan? Semuanya dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Atas dunia ini sahaja, ya, untuk orang lelaki memang tak boleh pakai sutra, tak boleh pakai emas, tak boleh. Kan itu pakaian untuk orang wanita. Dan orang lelaki pun tak boleh, kan? Duk pi saja-saja nak pakai perhiasan wanita. Tak boleh gelang. Tiba-tiba nak pergi pakai subang lah, kan, pakai gelang kaki lah. Itu untuk jangan buat begitu kan. Itu untuk orang perempuan. Perhiasan untuk orang perempuan di atas dunia ini. Tetapi di hari akhirat, dah bila masuk syurga, orang lelaki pun diberikan pakaian khas. Ustaz, kita nak tahu lagi Ustaz. Kita tahu kat sini hanyalah sutra dan juga gelang emas. Mesti ada pakaian-pakaian ni Ustaz. Jadi saudara sekalian pun mesti nak tahu apakah di antara bentuk pakaian penghuni syurga. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Kita berehat sebentar, kembali sebentar saya lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik dalam silibus tafsir dan taranum menerusi surah Fatir ayat 32 hingga ayat ke-35. Alhamdulillah, kita sudah pun memasuki perbincangan kita pada pagi ini di ayat yang ke-33, dan Ustaz sudah pun berkongsi kepada kita di antara bentuk pakaian dan juga perhiasan yang kita akan pakai di dalam syurga. Sudah semestinya ada lagi pelbagai jenis bentuk perhiasan juga pakaian yang kita akan pakai sekiranya kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penghuni syurga. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan penjelasan daripada yang berbagai al-fadil Ustaz Zarifi kita. Tafadhal masykur Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, ayat ini betul-betul ya Allah Taala nak bagi motivasi kepada kita untuk buat amalan banyak-banyak atas dunia ni. Tak lama pun tuan-tuan sekalian kan duduk atas dunia ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu sahaja, 90 tahun, kan? Maknanya itulah kita kata rangka umur kita secara umumnya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat ini, atas dunia ni, perempuan, nak tanya perempuan lah, para ibu sekalian kan, kalau, bila kali terakhir suami kita bagi hadiah rantai emas ataupun gelang tangan emas? Cuba tanya Abang Haji sebelah. Perempuan bila terima hadiah dari suami kan, gelang tangan emas ataupun rantai emas, Masya Allah, perempuan aja kan senyum lebar tu seminggu. Betul tak Abang Haji? Betul tak? Betul kan? Jadi mak tengok, Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini benda yang paling special atas dunia, itulah gambaran yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, itulah syurga. Tetapi sebenarnya syurga tu lebih lagi, kan? Lebih lagi. Emas, sutra, mutiara tak sama pun macam atas dunia ni, kata Ibn Abbas, nama saja, tapi dia lebih hebat lagi. Kerana itu dalam hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi mengatakan, syurga itu telah dicipta dan disiap sediakan kepada hamba Allah yang salih.
ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang mana syurga itu yang tak pernah kita nampak, tak pernah tergambar di mata kita, tak pernah kita dengar, dan kita tak pernah tergambar dalam hati kita. Maknanya tak pernah kita nampak lah. Mana kawasan atas dunia ni yang paling cantik? Da'i Luqman selalu keluar negara kan, program negara Balkan ke barangkali? Balkan di Bosnia. Da'i Luqman dah pernah sampai kan? Alhamdulillah. Saya tak pernah sampai. Maknanya bila Da'i Luqman sebut Bosnia tu cantik, jadi saya pun rasa kagum lah. Kan? Yang tu yang kita nampak. Tapi syurga lebih daripada tu. Inilah ayat harapan, kata Al-Imam As-Suyuti, kata para ulama tafsir. Inilah ayat pengharapan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik, tuan-tuan puan rahmati Allah, saya nak patah balik pada ayat nombor 33 tadi. Baik, kita ulang balik. Allah Ta'ala sebut orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka, kita umat Muhammad, umat akhir zaman, ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang menzalimi diri mereka. Maknanya dia buat dosa. Dia buat dosa. Baik. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Kebaikan dia buat dan kesalahan dosa pun dia buat juga. Yang ketiga, yang lebih hebat ialah sabiqun bil khairat. Orang yang memang dia buat amalan-amal, dia buat. Alhamdulillah. Wajib yang amalan wajib dia buat, amalan sunnah pun dia buat juga. Baik, tuan-tuan sekalian, persoalan para ulama kata, sebab apa dalam ayat ini Allah Ta'ala dahulukan zalimun li nafsi? Sebab apa Allah Ta'ala bagi tahu orang yang menzalimi diri mereka itu duduk nombor satu dulu? Pasal apa Allah Ta'ala tak letak sabiqun bil khairat nombor satu? Maknanya kalau ikut kacamata kita, orang yang buat dosa banyak ialah teruk. Paling bawah kali. Paling bawah sekali. Sebab apa tak letak satu? Okey. Nombor satu, kata para ulama tafsir, nombor satu, mereka mengatakan jawapannya ialah kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu rahmat Allah Ta'ala ni besar. Ya. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sangat besar. Ya, rahmat Allah Ta'ala sangat besar. Jangan putus asa sama sekali dengan rahmat dan keampunan Allah. Tuan-tuan puan-puan, mungkin dulu kita ni teruk kan? Memang kita teruk. Semayang tinggal, kan? Kita derhaka pada ibu bapa kita. Makna kita buat benda teruk lah, benda teruk. Sabar, bertenang, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan kita nak minta ampun kepada Allah, tak perlu ada pengantaraan. Tak perlu nak pergi jumpa orang tu, dah. Kan? Kita sendiri angkat tangan, tadah tangan, doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita taubat nasuha, kita berubah jadi orang baik. Kita sendiri minta ampun kepada Allah. Itu. Yang kedua, para ulama kata, sebab apa Allah Ta'ala dahulukan zalimul li nafsi tadi? Allah Ta'ala kata, maksudnya para ulama kata, atas dunia ni ramainya jenis yang ini. Betul. Orang yang buat dosa berpanjangan tapi dalam hatinya ada iman. Termasuk dari diri kita. Kan maknanya atas dunia ini kata Allah Ta'ala, atas dunia ni kata ulama, Allah Ta'ala letak hal ini nombor satu sebab kita ni ramainya golongan inilah. Kita pun masuk nombor inilah. Jadi jangan tangguh untuk kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah. Baik, seterusnya. Sebab apa Allah Ta'ala tak letak sabiqun bil khairat, orang yang baik cemerlang ni dulu, supaya Allah Ta'ala nak didik kita buat amalan ibadat, amal soleh, kebaikan ini. Tengok ayat tadi, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dengan izin Allah. Kamu buat kebaikan, kamu jadi orang saleh, kamu jadi orang baik-baik ini dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Jangan kamu sombong, jangan kamu riak, jangan kamu ta'ajub. Manusia, jangan ta'ajub. Jangan kamu rasa, aku ni sudah bagus, jangan bajet bagus. Ini tengok bagaimana Allah Ta'ala meletakkan perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu. Bukan saja-saja letak, tapi letak tu ada makna untuk dikaji dan dibongkar oleh kita.
orang beriman. Allahu Akbar. Jadi itulah dia dikatakan seni Al-Quran tersebut. Masya Allah. Tidak mampu untuk diikuti dan juga ditiru oleh manusia tak biasa. Boleh. Allahu tak Akbar. boleh. Jadi cantik. Kenapa setiap huruf, setiap baris itu diletak situ semuanya ada maksud yang tersembunyi dan juga tersirat pada Allah Subhanahu Taala. Jadi jom memberikan kita semangat untuk terus membaca dan juga mempelajari Al-Quran insya-Allah. Jadi menarik juga Ustaz kongsikan tadi itu perkataan sekupang tu. Kalau dalam bahasa utara di kampung saya ni dia ada lagi rendah daripada sekupang. Sekepiang. Oh, sekepiang tu lagi rendah daripada sekupang. Manakala bahasa rasmi sekepiang ni awak sekepiang ni dia lagi kecil daripada satu duit. Seduit tu kecil, sekepiang lagi. Masya-Allah. Kita tambahkan sebagai info tambahan kita insya-Allah. Jadi Ustaz kita teruskan lagi Ustaz dengan meraihkan soalan berikutnya pada sahabat kita dari Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 33 lagi. Mereka akan mendapat syurga Aden. Siapakah mereka yang disebut di dalam ayat ini? Dan apakah syurga ini berbeza dari syurga-syurga yang lain? Mohon ulasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, saya juga nak tambah sikit Ustaz. Saya agak keliru. Dia ada yang mengatakan pintu syurga. Ada mengatakan lapisan syurga. Jadi Ustaz, apa perbezaannya Ustaz di situ? Silakan. Baik, kalau dalam ayat ini Jannatu Adnin. Okey, kalau kita tengok dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita ni, pentafsir kita ini, dia buat nota kaki pada muka surat 1151 dalam muka surat kita ni dalam muka surat tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran muka surat 1151. Baik, pada perkataan Jannatu Adn, syurga-syurga Adn, ia membawa maksud syurga yang kekal. Maknanya tiga hamba Allah tadi ni, tiga golongan hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala kerana mereka ada iman dalam hati mereka, ya, mereka ini masuk syurga tak keluar-keluar dah. Kekal selama kekal. Dan okey, bila masuk saja, langkah saja kaki ke dalam syurga Jannatu Adn ini, mereka terus diberikan pakaian khas tadi ni. Gelang tangan emas, mutiara dan pakaian sutra. Maknanya bukan kena beratur ikut giliran. Dia auto masuk tu dapat. Auto dah dapat tu. Dapat tu. Dia auto. Maknanya bukan kena tunggu sejam 30 minit kan. Ambil resit nombor. Giliran awak 153. Giliran sekarang 53. Sila tunggu, sabar sekejap. Dah macam resit kita tu kan, kaunter dah. Masuk tu auto terus. Baik, kerana itu tuan-tuan, dalam syurga, ahli syurga tak pernah tidur. Syughulin fakihun, dalam surah Yasin kita baca setiap Khamis malam Jumaat tu kan. Syughulin fakihun. Mereka syughul ni maknanya sibuk. Cari nikmat. Maknanya diberi nikmat, sibuk. Maknanya tak tidur lah. Kan? Kalau atas dunia ni 24 jam lah. Kan? Menikmati kegembiraan, keseronokan Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik, tentang tadi pintu syurga kan. Dalam riwayat Rasulullah sebut antara pintu syurga ni ada yang masuk syurga dengan pintu puasa. Ar-Rayyan. Kan maknanya di hari akhirat nanti semua duduk berbaris ramai-ramai tu. Aina as-saimun? Mana orang yang berpuasa atas dunia ni, dia puasa betul-betul hebat, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bangun seorang-seorang. Dipersilakan masuk ke dalam pintu, melalui pintu puasa tadi. Kan ada orang juga yang masuk pintu syurga melalui pintu ahli ilmu, majlis zikir dan majlis ilmu. Yang ni yang kita kena kejar ni. Orang yang minat majlis ilmu, pergi dengar kuliah, pergi masjid, mengaji kitab, tadah kitab, kan? Mengaji. Kan walaupun dia ni dah graduan dah, tapi dia rasa tak cukup, dia terus mengaji ilmu. Jadi mudah-mudahanlah kita jadi ahli ilmu masuk syurga. Karena itu Rasulullah sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berada pada majlis ilmu, mereka ini akan dipermudahkan laluannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang masuk pintu syurga melalui pintu sedekah. Dia ni pantang dengarlah, pantang tengok orang susah, dia akan sedekah. Banyak atau sikit ikut kemampuan dia. Kan, tapi dia suka sedekah. Dia hilangkan perasaan kikir, kedekut dan sebagainya. Jadi itulah
pintu-pintu syurga. Allahu Akbar. Jadi ada pintu syurga dan juga ada juga bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis syurga untuk penghuni-penghuni syurga. Jadi yang pentingnya sekarang ni kita tak kisahlah pintu mana ke syurga mana, yang penting kita nak masuk syurga. Sebab apa, seperti mana kata ustaz tadi, kita kalau dalam syurga ni sudah putus sekalian, kita sudah tak merasakan penat dan juga kita sentiasa tertunggu-tunggu apakah lagi bentuk rahmat dan juga kurniaan Allah kepada kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita sentiasa berdoa semoga Allah SWT masukkan kita semua ke dalam syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Mak Etun. Wah, Mak Etun Mak Etun kita. Masya-Allah, Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ayat ke-34. Allah Maha Pengampun lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang taat. Bagaimana orang yang ingkar dan tak sempat mohon ampun padanya? Adakah dibiarkan begitu sahaja? Biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakcik Nabi, pakcik Rasulullah, salah seorangnya nama Al-Abbas. Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa? Pakcik Nabi lah. Pakcik Nabi lah. Abdullah bin Abbas tu siapa pula? Anak kepada Al-Abbas, anak pakcik Nabi ni. Okey. Satu hari dia jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, alimni syai' sa'alahu Allah." Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa, satu benda yang boleh aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun jawab. Apa jawab Nabi? Salillah al-afiyah. Pakcik, kamu mintalah supaya Allah Ta'ala berikan afiyah, sejahtera kepada kamu. Bila dengar jawapan itu, Da'i Luqman, pakcik Nabi ni dia rasa macam tak puas. Takkan Nabi bagi pendek je kot. Nampak pendek sangat ni. Salillah al-afiyah. Mintalah afiyah, sejahtera pada Allah. Dia pun berlalulah. Dah Nabi sebut tu, dia pun minta izin ataupun tinggalkan Nabi lah. Mana ada urusan lah. Balik rumah tu dia rasa tak puas. Dengan jawapan tu. Jawapan ni awak pendek sangat ni. Awak pendek ni kan. Jumpa kali kedua lepas tu, pakcik Nabi ni Al-Abbas, dia tanya soalan sama balik. Ya Rasulullah, alimni syai' sa'alahu Allah. Tolong ajak pada aku satu benda yang boleh aku minta pada Allah. Nabi pun kata, Ya Abbas, Ya Am Rasulullah. Wahai Al-Abbas, pakcik Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi ulang balik, mintalah kepada Allah afiyah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebab Nabi tahu, Nabi tengok muka pakcik Nabi, Nabi tahu seolah-olah macam Al-Abbas macam tak puas ni, bagi dia panjang sikit. Itulah maknanya kan. Jadi mintalah afiyah. Jadi untunglah orang yang nama afiyah kan. Afiyah ni apa maknanya tuan-tuan? Kita minta sejahtera dunia dan akhirat. Kerana itulah Nabi ajar kita doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Panjang ni kan. Jadi maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kesejahteraan dunia dan akhirat. Kerana itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa yang kita nak kaitkan dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi, penonton kita tadi, ahli syurga, mereka masuk syurga dengan rahmat Allah, dan apabila mereka masuk syurga, ayat nombor 34 Allah Ta'ala bagi tahu, masuk syurga sahaja dan Luqman, apa perkataan pertama yang mereka ungkapkan? Mereka sebut Alhamdulillah. Segala puji. Mereka sebut segala puji bagi Allah. Sebab apa mereka sebut segala puji bagi Allah? Kenapa mereka memuji Allah? Yang pertama, sifat Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Kita ni hamba-hamba Allah kena sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana kita puji sifat Allah yang maha tinggi.
Ya, Allah Ta'ala sempurna, maha sempurna, dibersihkan daripada segala cacat celah. Allah maha sempurna. Satu. Yang kedua, kita sebut alhamdulillah, kita puji Allah kerana apa? Kerana nikmat Allah yang maha besar, kurniaan Allah yang maha besar. Jadi kerana itulah tuan-tuan, dalam ayat 32 tadi Allah Ta'ala beritahu, dzalika huwal fadlul kabir. Al-Quran itu yang kami wariskan kepada kamu semua, inilah kurniaan Allah yang maha besar. Sebab apa? Al-Quran, bila kamu ikut Quran, kamu masuk syurga. Jadi ayat 32, 33, 34 ajar kepada kita mindset orang beriman. Kita mendapat hadiah Quran, itulah nikmat yang paling besar. Kereta besar tu belum lagi, rumah besar tu belum lagi, pangkat besar tu belum lagi. Yang paling besar ialah nikmat dikurniakan, dianugerahkan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Jadi dikurniakan Al-Quran itu merupakan rezeki juga nikmat yang terbesar daripada Allah SWT kepada kita, insya-Allah. Jadi kita akan kupas dan juga kita akan bualkan berkaitan dengan surah Fatir ayat 32 hingga 35 ini. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar sedikit bingkisan ilmu daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zarifi menerusi surah Fatir ayat 32 hingga 35. Sudah semestinya dengan penerangan daripada yang berbahagia Ustaz daripada ayat-ayat tersebut memberikan kita satu suntikan semangat untuk kita lebih memahami dan juga mendalami Al-Quran. Agar apa? Agar suatu hari nanti kita akan terus merasa cinta kepada Al-Quran ini dan juga menjadi sahabat yang terbaik kepada kita di dunia ini, bahkan hingga ke hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, rancangan Tanya Ustaz, dengan meraihkan soalan yang berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 34. Bagaimana definisi ungkapan Alhamdulillah pada ayat ini? Apakah kesyukuran yang sangat melampau kerana telah dikurniakan nikmat syurga, namun tatkala ketika di dunia setelah mendapat nikmat, ungkapan Alhamdulillah sering diucap? Apakah perbezaan yang sangat dahsyat dua situasi kesyukuran ini? Dan juga soalan kedua, bagaimana orang yang sentiasa mengungkapkan ungkapan Alhamdulillah dalam hidup sehariannya? Apakah bererti orang yang sangat bersyukur ikhlas pada hatinya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Dua soalan menarik Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puan Sahziatul Siddiq. Sebab apa ahli syurga bila masuk syurga dia sebut Alhamdulillah? Kerana dia merasa syukur atas nikmat Allah yang paling hebat. Baik, kalau atas dunia ni Da'i Luqman, kita bila risau ada masalah kan, tiba-tiba Allah Ta'ala buka jalan, selesai masalah kita tu, syukur, rasa lapang, lega. Lapang dada. Contoh lagi mudah faham. Anak-anak ambil SPM. Kan hari kementerian nak umum keputusan. Anak-anak pergi sekolah nak ambil slip keputusan. Tapi sekarang ni boleh check online kan. Zaman kita dulu slip lagi slip kan. Kadang-kadang anak tu selamba, relax je. Kan? Mak ayah yang berdebar ni berpeluh-peluh ni kan. Risau lebih. Paling bimbang sekali bila anak telefon. Nak tahu keputusan tu kan. Bila anak telefon berdebar ni. Bila dengar angkat telefon, bila dengar suara anak ceria dan anak beritahu Alhamdulillah mak, semuanya Allah, kita rasa lapang dada. Habis hilang serabut dada. Itu satu contoh kan. Okey. Tuan-tuan dan puan, di hari akhirat nanti punyalah hiruk pikuk hari akhirat ni. Kita tak tahu nasib kita di hari akhirat. Nak terima buku catatan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Yang nak melintasi sirat tu bagaimana kita? Waktu tu serabut. Punyalah serabut. Maksudnya semua risau tentang diri masing-masing. Semua dah tak fikir dah. Ayah sendiri, mak sendiri, anak-anak dah tak fikir dah. Fikir tentang untung nasib diri sendiri saja.
Kerana itu, kan dalam riwayat ada sebut di hari akhirat nanti, waktu itu manusia bangkit dalam keadaan tak pakai apa-apa. Kan? Jadi pada waktu itu tak sempat nak tengok hang aku. Tak ada sempat nak fikir yang itu. Semua fikir bagaimana untung nasib di hari akhirat. Kerana itu, bagaimana di hari akhirat orang terlampau memikirkan hari akhirat nanti. Kan? Di padang mahsyar, orang yang bergelumang dengan dosa atas dunia ni, mereka tenggelam dengan peluh mereka. Ada yang tenggelam dengan peluh daripada tanah tu sampai ke buku lali. Riwayat pertama. Yang kedua, Nabi kata ada yang tenggelam dengan peluh sendiri daripada tanah tu naik sampai ke pinggang. Nombor 3, ada yang tenggelam dengan peluh daripada tanah naik sampai ke paras hidung ni. Kenapa? Kerana dosa yang dia buat atas dunia dulu. Allahu Akbar. Jadi ahli syurga ini, apabila Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada dia, dan mereka ini masuk syurga. Seronoknya masuk syurga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kerana itu tuan dan puan, dalam satu riwayat hadis kursi, Rasulullah sebut di hari akhirat nanti akan diambil ahli syurga ni atas dunia ni, kawan ni hamba Allah ni atas dunia ni, dialah paling teruk diuji. Paling teruk Allah Ta'ala uji dia. Uji satu uji. Tak uji dia, uji isteri dia, uji suami dia, uji anak dia, uji mak ayah dia. Tapi dia sabar. Dia terus jadi orang beriman. Baik. Akhirat nanti Allah Ta'ala, ya, dalam hadis kursi ini, diambil orang ini, celup sekejap dalam syurga. Celup je. Rasa. Celup seminit dua begitulah. Barangkali angkat balik, tanya dia. Ditanyakan kepada dia, atas dunia dulu kamu teruk diuji musibah satu. Hang penat ke atas dunia dulu? Kamu penat ke menerima ujian atas dunia dulu? Apa jawab ahli syurga ini? Ya Rab, wahai Allah, aku dah lupa dah kepenatan, struggle aku atas dunia dulu, aku dah lupa dah. Hanya sebabkan masuk seminit dua, celup saja Da'i Luqman. Kerana itu tuan-tuan puan, betul atas dunia ni memang Allah uji kita. Ada titik-titik sakit kita, pain point kita ada. Bahasa orang healing sekarang ni, dia kata pain point. Ada benda yang tempat kita sakit, titik sakit tu. Tuan-tuan puan, apabila kita ada titik sakit, jangan putus asa, baca Quran, tadabbur Al-Quran, baca kisah sirah Nabi-Nabi, para Rasul. Mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa penguat semangat? Ni, ayat ni. Masuk syurga, lupa dah segala apa yang Allah Ta'ala uji atas dunia ni. Kerana tu tuan-puan, mungkin hari ni penonton kita, mungkin ada yang sedang diuji, mak ayah terlantar di atas katil. Tuan-puan, saya, Da'i Luqman dan kita semua, selagi mana ibu dan ayah kita belum terlantar di atas katil, tak boleh bergerak, selagi itu kita belum diuji. Bila mana ibu ayah kita sakit tenak, terlantar, ataupun kita kata bedridden, waktu itu kita benar-benar diuji. Waktu itulah Abang Long, Abang Ngah, Abang Cik, Kak Long, Kak Cik ni nak berpakat atau tidak. Abang Long kata sibuklah, aku tak boleh nak jaga setiap hari ni, aku penuh appointment, meeting penuh sangat ni. Kak Long pula kata, tak boleh lah, rumah aku tak boleh nak duduk tang ni, tak boleh bawa mak main duduk sini, suami tak bagi. Pula dah suami pula. Jadi waktu tu bertolak-tolak. Kan? Waktu itulah nak uji kita adik-beradik. Bagi kita yang faham ayat ini, bawalah mak ayah yang sakit tu duduk rumah kita. Kalaulah mak dan ayah itu mertua kita, ya, kita ni sebagai menantu, kan kita boleh jaga mak mertua, bapak mertua mai duduk rumah kita. Ya Allah, besarnya rahmat Allah. Allah Ta'ala bawa rahmat dalam keluarga kita. Kan? Apatah lagi suami, kan, suami kita katalah itu mak dan ayah dia. Kita sebagai isteri, sokonglah, berilah bantuan, berilah sokongan. Kenapa? Anak kita tu anak soleh. Anak kita pula suami kita tu suami soleh. Kan? Jadi maknanya kita diuji atas dunia ni, kuat semangat. Ujian itu bukan percuma. Allah Ta'ala nak bagi syurga pada kita.
Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi sekalian, sebenarnya apa yang Ustaz kongsikan tadi tu meremang juga bulu rumah saya seketika bila mana kita memikirkan tentang kekalutan kita, kekusutan kita dengan masalah-masalah dunia ni. Namun bila mana seperti yang kata Ustaz tadi, diletakkan sebentar saja dalam syurga, dia keluarkan semula, terlupa sudah segala masalah yang kita pernah rasakan. Jadi sidang tu sekalian, jom sama-sama kita membuat satu azam untuk kita sama-sama bercita-cita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu dah bila? di TV3. Jadi insya-Allah kita akan sambung sebentar saja lagi di TV9. Terlepas dengan info ataupun siaran dari awal, jangan lupa untuk ikuti semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Tanya Ustaz biar tahu yang kira kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga kesan ini bersama dengan kami untuk sama-sama kita mengambil ilmu juga iktibar daripada topik perbincangan kita pada hari ini, Surah Fatir ayat 32 hingga ayat 35. Jadi saudara sekalian, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud kita untuk sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi Ustaz, untuk kita nak ambil beberapa lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita, dan juga soalan berikutnya ni soalan sambungan daripada soalan daripada Ustaz Ziatul Sidik tadi. Kita nak teruskan lagi dengan jawapan bagi soalan yang kedua tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana orang yang sentiasa mengungkapkan ungkapan alhamdulillah dalam hidup sehariannya? Apakah bererti orang itu bersyukur dan ikhlas pada hatinya? Ya, itu sebagai tanda orang yang bersyukur ni, mulut dia, hati dia sentiasa sebut alhamdulillah. Syukur ini para ulama kata boleh buat 3 benda, 3 perkara caranya untuk kita menunjuk kita syukur pada Allah. Baik, pertama tuan-tuan sekalian, syukur dengan hati. Hati kita ini sentiasa tetap dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, syukur dengan lisan. Mulut kita selalu sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Quran, zikir, kan? Jangan maki orang, jangan caci orang, jangan maki hamun orang. Okey? 2. Nombor 3, syukur dengan amalan anggota kita. Maknanya makin banyak sembahyang sunat, makin banyak sembahyang malam. Kalau dulu
jarang semayang jemaah, sekarang ni mesti semayang jemaah, termasuklah di hentian rehat RNR. Yang ni kita nak sebut juga. Kadang-kadang di RNR kan di surau, alhamdulillah semayang tu bagus dah, alhamdulillah, syukur, jamak qasar dan sebagainya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita semayang seorang diri, rugi lah kan, rugi lah, tak dapat 27. Jadi yang Nabi ajar kan, semayang jemaah. Jadi di RNR ataupun di surau, di lapangan terbang KLIA ke, lapangan terbang Pulau Pinang ke, Alor Setak ke mana-mana kan, maknanya surau tu kan semayang jemaah, semayang jemaah. Jadi maknanya poin kita nak sebut ialah syukur dengan anggota. Makin banyak sedekah, makin banyak tolong bantu orang, makin banyak khidmat pada ibu ayah, khidmat pada suami isteri. Itu 3 cara. Baik, betul, maknanya kerana itulah kita nak jadi orang yang bersyukur. Antaranya sebut alhamdulillah. Sebab syukur ini salah satu cabang iman. Ya, jadi orang beriman mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sedar diri apa yang ada di tubuhnya sekarang ini semuanya pinjam sahaja. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah juga Ustaz sudah pun kongsikan kepada kita cara-cara untuk kita bersyukur daripada sudut hati, bicara ataupun lisan kita, dan juga daripada sudut anggota tubuh badan kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Daripada Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ayat 35 yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yakni syurga, dari kurniaannya. Adakah kita masuk syurga atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekadar dengan amal ibadah kita sahaja? Soalan kedua, di dalamnya tidak merasa lelah dan lesu. Adakah di syurga kita hanya menikmati kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah sediakan tanpa ada rasa letih dan jemu? Kerana keletihan di dunia sudah cukup bagi Allah kepada orang-orang mukmin. Lantaran itulah balasan baik bagi orang-orang yang beriman. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Menariknya soalan pertama daripada puasa Cikci ini pernah ditanyakan oleh seorang pelajar sekolah rendah darjah 3 kepada saya. Masya Allah. Adakah kita masuk syurga ni atas sebab kita punya amal kebaikan atau disebabkan oleh rahmat Allah Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya dalam Al-Quran, syurga itu disediakan kepada orang yang bertakwa, orang yang melakukan amal-amal saleh. Orang bertakwa itu maknanya orang itu beriman dan orang itu melakukan amal-amal saleh. Okey. Nombor 2, pada masa yang sama jangan kita terlupa, kita melakukan amal-amal saleh ini mestilah kita lakukan dengan seikhlas mungkin. Jangan kita menyombong, jangan takjub diri, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Ya. Kerana apa? Akhir sekali kita ni masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di atas dunia ini kita juga menjadi orang yang baik, orang yang saleh kerana apa? Kerana rahmat Allah. Ya, kerana rahmat Allah. Kerana itu Fudail bin Iyad dia kata antara syarat tuan-puan ya, antara syarat amalan kita, saya dan Luqman, tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian, kita semualah, syarat amalan kita diterima oleh Allah, nombor 1, ikhlas kerana Allah. Ikhlas. Ni kena jaga sungguh tuan-tuan, yang ni saya pun takut kan. Kita ni penceramah, duk ceramah saja je, buat kadang-kadang tak. Kadang-kadang kita buat nak menunjuk pula. Allah, na'udzubillah. Kan kita kena jaga niat. Kerana itu orang yang ikhlas ini ialah di depan orang ataupun di belakang orang sama saja dia. Janganlah jadi macam bila balik rumah pak mertua, ayah mertua, ya Allah, semayang subuh pukul 5 bangun dah. Alhamdulillah, bagus. Tapi balik rumah sendiri, subuh gajah. Maknanya di rumah pak mertua pun kita awan, tak tinggal semayang subuh, rumah kita sendiri pun sama. Yang ni ibu bapa mertua mereka senyum. Kan? Maksud dari saya lah, nasihat dari saya. 1, ikhlas kerana Allah. Tuan-puan, bila sebut ikhlas ni saya teringat ada salafus salih. Mereka ni punyalah nak jaga ikhlas. Mereka pesan, apabila kamu berpuasa sunat, jangan lupa untuk meminyakkan dan merapikan rambut kamu. Apa maknanya? Maknanya bila kita puasa sunat, kita jangan tunjuk muka letih ke orang. Supaya orang tak tahu yang kita sedang berpuasa sunat. Nampak ceria, cergas, orang tak nampak pun macam kita puasa. Sebenarnya kita puasa. Kerana itu, saya tak ingat tokoh salafus salih ni. Dia, bila dia puasa,
Dari rumah dia akan bawa 2 buku roti. Dua buku kan? 2 buku roti kan? Dia tak nak isteri dia tahu yang dia puasa. Maknanya bekal yang dia bawa tu seolah-olah nanti bila tengah jalan sambil-sambil bawa motor kan, sambil bawa kereta sambil itulah makan. Okey. Maknanya rupanya satu buku roti ni dia sedekahkan kepada orang yang dia jumpa tengah jalan. Okey, satu lagi. Bila dia pergi kerja, office hour kan ada waktu rehat kan, pukul 1-2 petang kan. Okey, waktu rehat tu orang nampak contoh ada kawan ajak pergi mengetih ataupun ajak pergi makan tengah hari ikan bakar contoh ajak pergi kan ikan bakar. Dia kata tak apalah, minta maaf lah, saya ada bekal ni. Padahal bekal yang satu lagi ni dia sedekah juga ke orang lain. Allah. Tengok cara dia lindung amalan dia, dia tak nak bagi orang tahu. Kerana itu cucunda Rasulullah Ali bin Hasan, ya, Ali bin Hasan bin Ali, makna cucu kan, cucu cicit Rasulullah lah kan. Dia ni waktu dia hidup dia diberikan nama ataupun julukan namanya Zainul Abidin. Okey, Zainul Abidin, orang gelar dia Zainul Abidin. Dia ni tuan-tuan sekalian, waktu dia hidup orang nampak macam dia kedekut. Tapi rupa-rupanya ada amalan rahsia. Apa? Dia akan letakkan makanan setiap pagi. Dia letak makanan di depan muka pintu rumah orang sakit, orang miskin, orang fakir di kawasan rumah dia. Dia pergi letak. Jadi orang fakir miskin ni tak tahu, siapa bagi ni, tak tahu. Bila terbongkar, bila dia mati, barulah orang tahu rupanya selama ni Zainul Abidin ni yang bagi makanan dekat kita. Jadi tuan-puan, untuk nasihat dari saya terutamanya, sekarang ni zaman Facebook, zaman Instagram, zaman Twitter, zaman TikTok, hati-hati. Tak semua benda, khususnya amalan-amalan kita, perlu kita letak pertontonkan di medsos, media sosial. Tak semua benda. Simpan amalan-amalan kita ni, yang tahu hanya kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Supaya, ya, bila kita simpan amalan itu, antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja tahu, mudah-mudahan itulah ikhlas. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, amalan kita ni mestilah betul seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita ni hidup dengan rahmat Allah. Jangan sama sekali kita sombong dan menyombong. Wallahu a'lam. Jangan sama sekali kita sombong dan juga menyombong. Dan juga mencari yang tentang ikhlas ni, nak katakan bahawa malaikat pun tak boleh nak catat pahala ikhlas tu. Ikhlas kita dengan Allah ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu dan akan memberikan ganjaran kepada kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Ustaz, baiklah kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi di dalam topik perbincangan kita pada pagi ini menerusi surah Fatir ayat 32 hingga ayat ke-35. Kepada sahabat-sahabat serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook ataupun menerusi Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, sekarang kita nak raikan soalan berikutnya daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kutanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 35, dengan kurnianya ditempatkannya kami dalam tempat yang kekal, yakni syurga. Di dalamnya kami tidak merasa letih dan lesu. Soalan saya, apakah maksud tidak merasa letih dan lesu pada ayat ini? Soalan keduanya, apakah antara nikmat-nikmat di dalam syurga yang tidak terdapat semasa di dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru sama-sama. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Nur Dahlia yang bertanya. Baik, ahli-ahli syurga nanti bila mereka masuk ke dalam syurga, apa mereka sebut? Yang pertama mereka sebut Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah kerana dapat masuk syurga. Dan bila masuk syurga ini, adhaba 'annal hazan, hilang segala duka cita, kesedihan kami,
kelelahan kami hilang semuanya. Tuan-tuan sekalian, tak kiralah siapa pun di atas dunia ini, sama ada dia seorang ustaz ke, dia seorang penyanyi popular ke, dia seorang ketua yang hebat, pemimpin masyarakat, sesiapa pun mesti dalam dirinya ada perasaan kesedihan, duka cita, kekhawatiran mesti ada. Bimbang mesti ada. Semua tu mesti ada. Sebab apa? Itu fitrah emosi manusia. Masuk saja syurga, hilang perasaan sedih, duka cita, kemurungan, hilang semua itu. Ini nikmat syurga. Baik, nombor 2. Apabila masuk syurga, ayat nombor 35, allazi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, tuan-tuan, hilang rasa penat dan kepayahan. Baik, kita garis bawahkan dahulu perkataan nasabun. Dalam ayat tadi kan, la yamassuna fiha nasabun. Nasabun itu, tuan dan puan, maknanya ialah kepayahan buat kerja tu hilang. Kita payah buat kerja. Satu kerja tu susah dan payah. Sukar nak perhabis tu susah. Aduh, penatnya. Bukan penat, susah. Kerja tu berat, kerja yang berat. Kerja yang susah. Ya, okey, nasabun yang kita garis bawah ni kan. Terusnya maknanya hilang segala kepayahan buat kerja. Apa contoh kerja yang payah atas dunia ni? Susah nak habiskan. Kira bulu kambing. Okey, itu satu. Ataupun kerja berat, buat rumah kontrak kan, angkat batu, mana payah. Okey, hilang satu. Yang kedua, perkataan lughub, wala yamassuna fiha lughub. Perkataan garis bawahkan lughub, maknanya hilang perasaan letih buat kerja. Okey, kita dah garis bawah kan, lughub. Terima kasih penerbit kita. Hilang perasaan letih dan penat buat kerja. Maknanya bila masuk syurga nanti hilang kepayahan dan hilang kepenatan. Hilang semua ni. Tak ada rasa dah. Tak ada rasanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, kerana itulah atas dunia ini tempat untuk berpenat, berlelah dan bersusah. Betul tuan-puan, nak bangun tengah-tengah malam pukul 3 pagi, 4 pagi untuk tahajud. Ish, berat. Memang berat. Bangun tengok bola, okey. Boleh. Boleh. Bangun pergi bilik air, okey. Tapi nak semayang, Allahu Akbar, beratnya. Lawan perasaan berat itu. Lawan perasaan berat. Nak bayar zakat. Berat ni, duit aku ni dah payah nak bayar zakat pula dah. Kan? Bayar. Kenapa? Hilang penat, hilang payah di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, nak khidmat kepada suami, kan? Isteri nak khidmat pada suami, nak bercakap tak nak dah suara tinggi-tinggi, kan? Takut jadi tadi zalimun li nafsi. Takut jadi golongan tu. Kan? Jadi kita tone down, rendahkan suara kita, kan? Cakap elok-elok dengan suami kita. Layan yang terbaik. Suami pun sama, kan? Tak nak masuk dalam kumpulan zalimun li nafsi. Duduk di rumah kena bantu suami, isteri. Kena tolong isteri, jangan duduk sila panggung baca surat khabar je. Kan, tolong. Memanglah penat nak tolong semua tu, memang penat. Tapi itulah ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita, dunia ni memang tempat untuk berpenat-penat. Kerana tu tuan-puan, ayat ni kan yang kita baca ni, ayat nombor 32 sehingga ayat nombor 35 hari ni kita baca tuan-puan. Apa Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita? Yang pertama, sangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala tidak pernah menghampakan hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak pernah hampakan kita. Allah tidak pernah menghampakan kita. Setiap malam, setiap malam Allah Ta'ala tanya, mana hamba-hambaku yang nak minta maaf, nak minta ampun? Mana hamba-hambaku yang ada hajat, yang ada doa? Mana mereka ni? Sepertiga malam Allah Ta'ala bertanyakan soalan itu. Saya terjemahlah bagi bahasa mudah kan, nak faham. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah menghampakan kita. Kita atas dunia ni, kalau penghakiman manusia ataupun pandangan mata manusia, kalau kita mengharap redha manusia, kita akan rasa duka cita,
Contoh di pejabat, kita ni bekerja, ya Allah, kerja sungguh-sungguh lah. Tapi masa musim anugerah khidmat cemerlang, nama kita tercicir. Allah. Mungkin bos tak nampak. Jangan salahkan bos. Bos pun manusia juga. Mungkin dia tak nampak. Tapi bagi kita orang beriman, kita baca ayat-ayat ini, tak apa. Penghargaan di dunia itu, tak apa saya tak dapat. Sahabat-sahabat saya dapat, tak apa. Alhamdulillah, kita tumpang gembira. Tapi kita tak kecewa. Kita tak pernah kecewa. Sebab kita yakin Allah Ta'ala maha memandang, maha melihat dan maha adil membalaskan balasan yang setimpal kepada hamba-hambanya. Apa balasan itu? Masuk syurga adn, masuk syurga kekal selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada jawapan Ustaz tu, sebenarnya kejayaan kita dekat dunia ni sebenarnya segala-galanya adalah di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Dan juga kita semestinya nak jadikan jugalah dengan rahmat Allah ini juga menjadikan asbab kita untuk memasuki syurga Allah SWT di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun nak masuki kepada penghujung rancangan kita Ustaz. Sebagai kesimpulannya, boleh Ustaz berikan di dalam konteks 3 isi penting yang boleh kita jadikan sebagai kata kunci yang mudah untuk kita sama-sama hadam di atas topik perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita mesti menjadi umat yang menghargai Al-Quran. Sebab Al-Quran ini diberikan kepada kita umat pilihan. Al-Quran akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tak rugi bersahabat dengan Al-Quran Karim. 1. Nombor 2, ahli syurga nanti mereka hilang penat, hilang resah, hilang duka cita. Sebab di atas dunia mereka telah berjaya untuk mengharungi segala apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan sebaik mungkin. Mereka lakukan sebaik mungkin. Jadi dunia inilah tempat untuk kita beramal. 2. Nombor 3, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apakah motivasi yang kita nak ambil dalam surah ini? Iaitulah ikhlaskan amalan kita. Ikhlaskan amalan kita kerana Allah Ta'ala maha membalas segala kebaikan yang kita buat, dan tentunya amalan ikhlas inilah yang akan memimpin kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang menghargai Al-Quran itu dan juga kita menjadi sahabat yang terbaik dengan Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di akhir rancangan. Ustaz, sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat lagi halal. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Sama-sama. Di atas perkongsian ilmu pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia Ustaz, kekal sama-sama kesihatan untuk sama terus menyampaikan ilmu kepada kami semua, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.